Lelaki boleh bayar semua. Kereta bini, semua dia bayar. Hari rumah tangga. Orang perempuan tak keluar 1 sen pun. Kita siap bagi dia 2,000 sebulan. Masa tu kau nak kahwin lah. Betul tak? Tak, dia kalau kata tak juga kau tahu. Kau dengar tu. Ya, macam tu. Tak adalah. Tapi bukan itu tajuk dia. Tak, saya tanya tadi, bahagia letak kat mana? Orang perempuan kebanyakan jawab, bahagia letak kat hati. Betul. Tapi cuma kita terlupa. Daripada hati tu dia merayap naik kat mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Langsung tak bahagia. Kau tengok orang kereta besar, kenapa bang kita tak ada kereta besar macam tu? Bang. Orang sebelah kan. Bang. Aduh, dia bercuti kat mana bang? Bang tengok. Dia UK tau. Dia kebetulan laki dia have. Memanglah UK, kita syek-syek you burn. Dia UK, kita you burn. Ulu bendul. Tak ada tempat lain ke bang? Suami pun jawab, biarpun ulu bendul, yang penting kita bersama. Kita gemar mengukur daripada kebenaran. Apa guna kau pergi Paris, duit habis balik kau menung, buat apa? Hari tu saya ceramah dekat mana tau? Waktu PKPB, saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Dia boleh cakap dengan saya, Ustaz nak beli rumah. Ini time dia Ustaz. Ustaz lambat Ustaz. Oh, sekarang Ustaz nak beli. Oh, ya ke? Berapa harga sekarang? Dalam 1.2, 1.3. Kau berakal tak cakap dengan aku ni cakap tu? 1.2, 1.3 dia cakap murah. Aku hilang akal aku dengan ayat dia tu. Sebab dia buat bandingan dengan 3 juta. Kau boleh beli rumah 1.2 juta, 1.3 juta dengan gaji kau kerja kerajaan. Kau boleh beli. Tapi waktu makan, bang makan bang, kau pergi kat dinding. Kau jilat dinding. Kau tak boleh makan apa dah. Kau makanlah rumah tu. Apa dia tergolak sebab dia terbayang tu dia jilat dinding. Bersusun dengan anak-anak jilat dinding. Yang tu kan. Betul. Kita tu sebabnya. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Naik motor, hujan kuyup, habis kita kuyup ni, lencun baju kita, kita akan rasa susah betul naik motor. 20 tahun lagi, itulah momen yang kita akan kenangan. Bayangkan tak kalau kita naik motor dulu bang, ya Allah, kuyup masa tu. Ya Allah, tak tahu nak macam mana dah. Towel tak ada pula kat pejabat, kain macam mana dengan kuyup duduk dekat kerusi dekat pejabat tu. Dengan Allah sok khabar masa tu kita cakap tu. Benda tu momen. Mak ayah kita dulu, kita makan ramai-ramai, susah makan kat bawah. Tak ada meja makan pun. Makan dekat tikar mangkuang. Botol rabu nasi tak ada hal. Sebab tikar mangkuang. Dah habis makan, mak kita kibaskan bagi ayam dengan itik makan. Kita hari ni ada marble 20,000 harga dia. Meja marble. Lepas tu makan asing-asing. Mak saya cakap, kau makan kemudian nanti berterabur, nanti mak suap. Apa maknanya? Ada meja mahal tapi kau tak boleh makan sama. Itu maksud dia, saya suruh fikir tu. Biar seimbang. Tu cerita dia. Kerja kemewahan kalau tak bahagia buat apa? Beli kereta besar bukannya untuk apa? Kau rumah kau cik, beli kereta besar, parking pun tak muat. Lepas tu kawan-kawan jiran lalu tersagat kereta. Kan pening. Baik kau naik kereta kau cik, dah lah tu kau naik kereta, kalau kereta kau murah, kalau tersagat sikit-sikit, kau entah kau dah cat sikit, cover dalam 1-2 tahun, settle. Nak pula isteri kau. Kau tak boleh jamin orang perempuan boleh jaga kereta tu tanpa calar. Orang perempuan boleh dia calarkan kereta sampai ke rumah orang lelaki cukup cepat perasan. Dan dia tanya, masa bila calar ni? Masa bila calar ni? Jawapan orang perempuan kau dah tahu standard. Tadi tak ada. Itu jawapan orang perempuan dengan tak bersalah. Oh, jadi akulah yang calarkan katnya ni. Kan? Orang lelaki dia jangan main-main. Lelaki ni gelanggang dia kereta. Orang perempuan gelanggang dia rumah. Tu sebab bila dia tanya kau payah nak jawab pasal rumah. Dia pun lepas cuci bilik air, kau masuk bilik air. Mam perasan tak dalam bilik air tu? Wah, kita pun dah hurang kau. Kau renovate kau bilik air tu tadi. Apa tak perasan ke?
Entah, kita tahu berak kencing mandi tu je. Tak adalah kita perhatikan bilik air tu. Kan? Dia menyental, menangkup-nangkup, dia menyental bilik air tu. Orang perempuan memang bangsa dia kena sebut. Faham? Abang perasan dah bilik air tu. Kenapa kau basuh air tu? Oh, jamban dia bertukar. Lah. Kecil hati orang perempuan bila kau tak perasan. Kau kena tahu. Itu sebabnya pernah orang perempuan kadang sebab suami tak perasan dia. Penat tau hari ni. Menyental bilik air dah apa berjam-jam. Ya Allah. Bertuah abang ada isteri macam ni. Abang pun tak mampu nak buat macam tu. Masihlah isteri abang. Macam tu. Cakap macam tu dia dah bahagia. Tahu tak apa. Dia cakap tu. Perempuan. Baru betul. Bila dia masak. Ya Allah. Sadap kau masak. Tak pernah rasa sadap telur dadah macam ni. Tengah hari telur dadah. Pagi telur mata kabau. Malam telur masak kicap. Telur hari tu. Sampai kau sendawa keluar sebiji telur dalam mulut tu. Kan? Tapi yang penting apresiasi, terima kasih pada isteri. Sebab orang lelaki ramai tak perasan. Sebab sebenarnya orang perempuan banyak buat kebajikan dalam rumah tangga. Orang lelaki kena ingat tanggungjawab orang perempuan dua je. Peranan dia dua je dalam rumah tangga. Dua je. Melahirkan anak, melayan suami. That's all. Tak aku cakap terang ni. Nampak main-main kau? Betul ni? Beranak, layan suami. Dua tu saja. Itu sebab orang perempuan, setiap kali lelaki tanya, on tak on? On. Kau jangan banyak cakap, tak penat lah, nantilah, esok lah. Tak ada. Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja kau cari belakang unta tu. Maksud bila suami berajat, settle. Faham? Layan suami dan beranak. Itu saja. Melahirkan anak. Itu je kerja orang perempuan. Kemah rumah, masak, siapkan anak, besarkan anak dan jaga anak. Semua tanggungjawab orang lelaki. Kemah bilik air, sentar bilik air. Orang lelaki ni kerja. Rakam tak? Tak sabar nak beritahu suami ni. Ambil. Memang betul. Sebenarnya itu hakikat dia. Cuma orang lelaki perasan. Kerja kau kat rumah, kau settle lah. Salah. Lipat kain apa semua kerja orang lelaki. Cuma orang perempuan yang saya kata tadi, pahala dia besar. Sebab dia banyak tolong selesaikan tugas lelaki di rumah. Tu sebab orang lelaki kena appreciate. Lipat kain. Dia tak bagi orang lelaki lipat kain sebab format lipatan tak sama. Orang lelaki lipat kejap siap. Suai dalam dia dengan kain dalam bini bercampur. Dia bukan kira baju dalam ni pergi ikat baju kat loker anak. La ilaha illallah, tahu betul. Dan memang betul. Itu sebabnya orang lelaki kena appreciate isteri dia. Kalau isteri kata nak pergi berjalan, bawa. Nak pergi mana? Tak nak tempat yang mahal. Tisel. Mampus lagi kau tisel buat. Kan? Pergi homestay, relax. Pergi dekat area yang Kuala Selangor yang dapat tepi bendang tu. Relax kejap. Dia dapat momen lepas tu pergi makan. Udang galah. Okay lah. Dengan cari tempat yang murah. Tak semestinya yang mahal. Tapi momen dengan family. Betul tak? Macam saya yang berceramah hari-hari ni tu yang problem tu. Bila bini nak pergi berjalan, awak dah hari-hari pergi berjalan. Kalau boleh nak sangat duduk rumah. Kan? Lepas tu bila pergi berjalan dengan family kan, kau jangan cakap seronok jadi samserbat. Tak ada mana seronok dia. Nak pergi makan kena cek kedai yang tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Macam tadi kan, belum apa-apa dah ambil gambar kan. Saya tunjuk saya okey. Ambil gambar tadi. Saya okey. Kenapa ke gambar tu? Penting. Sebab nak share. Alhamdulillah dapat tengok samserbat depan-depan. Lepas tu dah ada orang komen, untunglah. Seorang tu komen, tak ajak pun. Seorang ni, kat mana ni? Macam kan? Sekarang lumba-lumba. Seolah-olah itulah pengukur kebahagiaan. Salah. Kebahagiaan kita sebenarnya adalah ni, family kita ni. Tanyalah pada lelaki yang pegang anak dalam dewan ni. Susah nak jumpa. Oh, cik. Lagi penyayang nampak kan? Kan tiba-tiba.
Betul. Sebab itu sebenarnya orang lelaki hebat sebenarnya. Kalau boleh lah. Tu sebabnya orang perempuan tu saya beritahu tadi. Tu sebab dia ada satu lagi saya jawab soalan pasal nafkah. Puan, orang tanya saya, macam mana pada orang lelaki yang gemar bagi alasan saya ni anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Salah. Dalam bab nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anak dulu baru mak. Kalau isteri tak redha, kita berhutang. Ya memang. Tapi taklah bermakna kau minta maaf mak, duit untuk mak tak ada. Bukan tanggungjawab saya lagi dah. Jangan cakap macam tu dengan mak kau. Tak, maksudnya tanggungjawab tu isteri kena settlekan. Tu sebab sebelum kahwin kena fikir dulu. Jangan sampai kita mengabaikan. Kadang mak kita bukan nak apa sangat pun, kan? Tapi kalau mak tak faham tu susahlah. Kau macam mana pun utamakan mak tu. Ni mak engkau tau yang melahirkan kau. Oh, tu jamak lah tu. Kan? Anak sulung kan, anak tengah kan, apa, suami tetap suami. Ingat, ni saya pesan betul-betul. Tu bab nafkah tu tajuk lain lah. Maknanya saya tak sempat nak cover hari ni. Confirm kena panggil lagi. Okay? Jadi makna kata dalam istilah ni lah, dalam bab kekeluargaan, maknanya ibadah, kerja sebagai satu ibadah. Maknanya mesti penting kita mencari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Apa maksudnya? Halal maksudnya tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Makna dalam bekerja kita tak buat benda yang Allah tak suka. Ingat tu. Kedua, bersih maksudnya tidak menyebabkan kita lupa pada Allah. Bila kita bekerja, kita tak sembahyang. Bila kita bekerja, kita buat benda-benda dilarang oleh agama, antaranya rasuah dan sebagainya. Dan yang ketiganya, bila kata lurus, mengikut kehendak dan hukum syarak. Boleh bagi bantuan, yang perempuan boleh pergi bagi bantuan, kena maklum pada suami. Keizinan suami itu penting. Itu sebab dibuat family day antaranya supaya suami yang mana isterinya bekerja dengan yayasan kebajikan kena faham ni kerja isteri. Ini rakan-rakan sekerja isteri kita. Ini rakan sekerja suami kita. Tolong faham dia orang bekerja. Malam tadi tunjuk video bukan saja-saja nak tunjuk aktiviti banyak, nak tunjuk betapa itulah tugasnya. So you all kena faham. Jangan lagi mempertikaikan kerja-kerja suami. Awak rapat sangat dengan dia, apa hal? Awak ada apa-apa ke? Dah memang dengan dia je kita kena berurusan. Contoh. Dan lelaki pun kena jaga. Jangan sampai jadi fitnah. Jaga iktilat ni, tempat kerja. Setakat mana kita berurusan. Kalau benda tu bersifat dekat luar, jangan biar kita berdua. Bos pun kena perhatikan. Bos kena perhatikan, jangan biasa sangat biarkan dia kerja berdua. Bos kena tegur. Apa pasal kamu berdua je keluar? Pasal cek barang dah urgent sangat, kejap-kejap berdua, hantar berdua. Lepas tu dah macam suami isteri pula. Apa hal? Straw bersilang. Takkan tak nampak lagi. Minum air segelas straw bersilang, kau parah betul kau. Macam mana bini yang tak cemburu? Kan? Yang tu antara perkara-perkara yang kita kena jaga. Itu sebab bila kita cerita bahagia, contohnya jangan lupa duit yang kita dapat. Allah Ta'ala akan tanya. Okay, sebagai apa saya nak share juga, Allah Ta'ala akan tanya. Bila kita mati besok, 3 je soalan Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, Allah akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Ada 4 pula nikmat. Pertama nikmat, tapi dalam nikmat tu ada pecah 4. 4 nikmat Allah tak akan tanya. Pertama, nikmat umur. Macam mana kau habiskan umur kau ni dulu? Wahai Nurdina. Dulu waktu kau umur kau macam mana kau habiskan? Waktu muda aku belajar, ya Allah. Lepas belajar tu aku kerja, ya Allah. Lepas tu satu tempat. Sampai aku masuk pada yayasan kebajikan negara ni, ya Allah. Lepas tu aku buat ini, ya Allah. Buat ini. Kena jawab. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat muda. Muda kita manfaatkan untuk apa? Jangan ingat muda boleh enjoy. Salah. Allah akan tanya muda kita dulu kita buat apa. Kalau banyak buat dosa, tobatlah cepat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang ilmu. Ilmu yang kita dapat. Kita amal ke tidak? Kita tahu benda tu tak baik. Kita tahu bab integriti. Kita tahu tentang rasuah tu salah. Itu ilmu, tapi kita tak amalkan. Dan benda yang baik, kita tak sebar panjangkan pada yang lain. Itu sebab bos setiap kali mesyuarat, setiap kali perhimpunan pagi, dia akan share benda-benda ni kepada semua. Apa yang perlu perubahan kita kena buat. Sentiasa diperingatkan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat harta. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Semua Allah Ta'ala akan tanya. Jangan cakap, ni duit aku, sekali aku lah kau sibuk bahal. Tak. Allah akan sibuk dengan kita. Kalau ada orang tegur, kita kena syukur.
Dan dalam setiap harta kekayaan seorang Muslim itu ada hak orang Islam yang lain. Jangan lupa tanggungjawab kita dalam urusan zakat. Menurut kajian, termasuk Yayasan Kebajikan Negara, saya yakin, saya tak cakap, orang tak cakap pun saya tahu, kebanyakan yang buat potongan zakat berjadual adalah orang perempuan berbanding orang lelaki. Kadang-kadang orang perempuan siap buat lagi, siap potong lagi untuk suami dia. Dia potong tu bayar untuk suami dia. Punya teruknya, patutnya suami potong untuk isteri sekali. Ini berlaku. Kalau tak nak pening-pening kepala, buat potongan zakat berjadual. Buat. Sebab nak bersihkan harta, zakat lah. Kita selalu bayar zakat fitrah, betul? Bila bayar zakat fitrah, rasa lega sangat, betul tak? Itu baru lega RM7 tau. Baru lega 7 kali 7, RM49. Baru lega RM7, katalah kita pukul lah RM8 kan. 8 kali 7 baru RM56, RM60, tak sampai RM100 pun. Bayanganlah lega kalau kita bayar zakat pendapatan kita. Zakat harta kita. Jangan kita terlupa akan itu. Nak membersihkan harta. Tu sebab Datuk Roshamno Nabil, bila saya berbual dengan dia, dia kata formula dia, kejayaan dia dalam apa juga yang dia buat adalah formula ekonomi Islam, iaitu ZAKAT, dia kata zakat. Bayar zakat, lapang rezeki kita. Percaya cakap saya. Jangan kita biarkan, tak apa gaji aku RM3,000 ni, okay, tak kena lah tu. Jangan ikut suka sendiri. Kau jumpa dengan orang besar zakat PPZ tu, suki ke untuk kita. Kalau dia kata apa negatif, contohlah tak perlu bayar, contoh, tak apalah ustaz, saya nak masukkan 300 kat sumbangan saya pada pusat zakat. Kau tengok rezeki kau macam mana lepas tu. Itu sebabnya orang Islam di Malaysia ni ada kelebihan. Kalau kita bayar zakat contohnya, sepatutnya bayar RM1,500, contohlah katalah. Tapi kita bayar RM5,000, kita bukan hanya dapat pelepasan zakat dekat bayar cukai tu, tapi kita dapatlah duit return balik kat kita. Itu yang ramai orang yang tak berapa Islam tu marah. Itu sebabnya saya pesan kat semua, buatlah. Bukan sebab penaja kita PPZ, bukan, tapi salah satu peringatan saya nak pesan. Itu nikmat pertama. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Iman, kalau kita orang beriman, kita akan jaga amanah kita di tempat kerja. Jawatan kita sebagai CEO, jawatan sebagai pengarah-pengarah, jawatan kita sebagai ketua unit, sebagai ketua bahagian, jawatan kita in charge satu-satu projek, in charge sesuatu aktiviti, maka jaga amanah. Walau satu sen pun akan ditanya. Nabi pernah bekerja balik rumah selepas solat asar bagi salam. Kenapa? Baru dia teringat ada beberapa bongkah emas yang ada dekat rumah, orang baru bagi semalam. Tak berapa keping pun, tapi Nabi risau kalau tak sempat diagih-agihkan kepada orang lain. Sebab Nabi tak nak ia akan dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah Ta'ala. Nabi risau ada 7 dinar lagi. Masa Nabi tengah sakit dah tu, Nabi risau masih ada 7 dinar lagi kat rumah. Mana siapa ni? Ni bagi kat orang. Macam mana boleh ada kat rumah lagi ni? Kita pula tak ada duit dalam poket, risau tak boleh tidur. Bukan cakap tuan-tuan dengan perempuannya, termasuk yang bercakap ni. Kan? Itulah kita. Okay guys, sampai di saja. Video ni panjang, sejam lebih. Jadi aku stop kat sini. Itu dia ceramah daripada Ustaz Samsul Dabat. Banyak input-input yang boleh kita gunakan dalam kehidupan kita harian. Sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.